A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pagi ini setelah kita tergendala tidak membaca kitab ini 7-8 bulan, jadi pagi ni kita panaskanlah balik semula ilmu kita ni, iaitu ilmu tasawuf. Kita baca kitab Haqaiq Anit Tasawuf, nama dia, beberapa hakikat tentang ilmu tasawuf. Jadi sebelum kita pergi ke tempat kita baca muka surat 14 bahagian yang ketiga dalam kitab ini, saya cuba nak menyebut baliklah daripada pangkalnya, ulangan dia, supaya kita dapat tahu kedudukan kita di mana sekarang. Kita semua sudah tahu dan faham bahawa sebagai hamba Allah, kita adalah hamba-hamba Allah. Yang pertama sekalian, dan kita ada Tuhan, dan nama Tuhan kita ialah Allah. Oleh sebab kita ni hamba, kita mesti ikut apa kata Tuhan kita. Itulah dia. Jadi apa yang Tuhan nak daripada kita ni, bila dia jadikan kita, ialah supaya kita melakukan amal ibadah yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, aku tidak menjadikan al-jinna, jin, wal ins, dan manusia, illa, melainkan, liya'budun, supaya mereka itu beribadat, mentaati aku. Nun ujung tu dia dah nun al-wiqayah, nama dia, di bawah sebelah depan nun tadi ya, liya'buduni asalnya. Okey. Kemudian itulah tugas ataupun tujuan Allah Ta'ala menjadikan kita, untuk ta'abud kepada Allah Ta'ala. Tak ada tujuan lain. Jadi untuk melaksanakan tujuan ta'abud tadi, Allah Ta'ala telah menentukan supaya kita mempunyai ilmu-ilmu yang cukup, ilmu-ilmu yang cukup merangkumi ibadat yang kita nak buat. Kalau ilmu-ilmu yang berkait dengan ibadat yang kita nak buat itu tidak cukup, maka menjadikan ibadat kita itu kosong atau tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Macam beberapa minggu dah kita dah sebut tentang puasa dan dari sudut ilmu tasawuf. Tapi kita dengar sajalah, tapi kita tidak masuk ke dalam kepala betul supaya amal kita tu terisi. Itu maksud saya. Jadi ilmu-ilmu yang wajib kita belajar untuk melengkapkan amal kita, salat kita, puasa kita, zakat kita, haji, umrah kita, dan lain-lain, mesti di dalamnya ada 3 ilmu ni. Yang pertama ilmu tauhid, kena ada dalam ilmu kita, dalam ibadat kita. Yang kedua, kita kena ada ilmu fiqh. Dan yang ketiga, barulah pergi kepada ilmu tasawuf,
Ini semua adalah diperintah oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Kalau ketiga-tiga ilmu ini tidak cukup, tidak ada, menjadikan ibadat kita kosong dan mungkinlah reject. Tapi kita tak nampak reject atau tidak solat kita. Cuma kita bersangka baik, agaknya Allah Ta'ala terimalah ibadat saya ni. Itu saja yang kita ada. Tinggal lagi sepatutnya ciri-ciri dia itu kita kena tahu. Bila ciri-ciri dia kita tahu, barulah kita boleh jawab, insya-Allah Allah Ta'ala akan terima ibadat kita. Itu maksud yang kita nak sebutkan. Tauhid mana dia dalam solat. Tauhid itu yang mudah seperti saya sebut awal tadi. Tiap-tiap kita nak buat ibadat ni, kita mesti ingat apa yang kita buat ni adalah atas tintah perintah Allah. Quran dia dah ada, hadis dia dah ada. Ini kita buat ni titah perintah Allah. Sampai belajar ni pun titah perintah Allah juga. Macam itulah cara dia. Atas ketinggan, aku belajar ni kerana Allah. Kerana Allah tu maksud atas titah perintah Allah. Aku solat subuh pagi tadi sebenarnya kerana Allah. Jadi kita kena daripada niat kita solat subuh ni dah ada dah tauhid dia. Mana dia? Ada ujung tu lillahi ta'ala. Jadi kita kena ingatkan betul, faham betul. Aku solat subuh, aku solat fardu subuh 2 rakaat. Ujung tu lillahi ta'ala, kerana Allah. Mana kerana Allah tu? Kerana menurut melaksanakan perintah Allah. Itulah dia tauhid dia. Bila kita buat kerja yang Allah Ta'ala suruh, memang kita sedar kita kena buat yang terbaik. Itu maksud niat. Kita tak ada bila lillahi ta'ala tu macam longgar ya. Aku solat fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kerana Ta'ala tu longgar je dia. Kita kena ingat. Itu maksudnya. Jadi kita kena ingat, bila kita sebut sesuatu tu mesti penyertaan hati kita bulat betul. Bukan baca saja. Kadang-kadang kita niat kita tak kerana Allah tu begitu saja. Itu tauhid. Kemudian bila kita nak solat, bukan tiba-tiba solat. Dalam Quran Allah Ta'ala dia tak tunjuk cara solat. Yang ada dalam Quran tu ialah perintah umum saja. Dengan Quran dia aqimus solah. Itulah jawapan dia. Aqimus solah. Hendaklah kamu dirikan solat. Perintah ya. Tinggali macam mana solat itu kita kena buat. Dalam Quran tak ada sebut macam mana dan macam mana. Sehinggalah Allah Ta'ala mengajar Jibril cara solat ini. Dan Jibril pun turun ke dunia ini, ajar Nabi kita SAW. Lepas tu Nabi barulah solat. Macam tu. Dan Nabi pula bila dia dah tahu, barulah diajar pula para sahabat. Dan Nabi pun kata, sembahyanglah kamu seperti ke mana kamu lihat aku sembahyang. Ini biasa disebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita sembahyanglah ikut Nabi. Jadi bila Nabi sembahyang, barulah dipelajari ilmu fiqh. Ada salat sah sembahyang, ada rukun-rukun salat. Syarat sah sembahyang tu kita makin 17. Sekarang dah tinggal 13. Tapi walaupun tinggal 13, sebenarnya 17 lah. Pasal tamak-ninah tu tak ditulis lagi dah. Sebab tamak-ninah tu kena jadi satu daripada rukun. Kalau tak ada tamak-ninah, batal salat. Macam tu lah kata dia, tak cukup rukun. Jadi bila kita ada syarat sah salat tu, mesti kita ikut betul-betul. Salat seorang macam mana, salat berjemaah macam mana, itu fiqh. Dan kita dah belajar dah pun. Tinggali pelaksanaan dia kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Macam solat, alhamdulillah macam di sini saya dah tengok daripada masa saya bagi tahu dulu,
Kalau imam salat tu kita nak sempurna salat, imam dah rokok baru kita rokok. Sini saya rasa dah cantik lah. Tinggal ada satu dua tu terlajak tu lain. Imam rokok, dia rokok, itu nasib lah. Tapi secara keseluruhan dia memang alhamdulillah, imam rokok, kita baru rokok. Caranya imam tadi sebut dah Allahu Akbar, bila bar saja kita barulah memulakan pergerakan kita untuk rokok, untuk sujud, untuk i'tidal dan sebagainya. Okey, itu syarat sah sembahyang. Lepas tu ada pula rukun-rukun sembahyang. 13 kena ikut pula rukun tu, kena betul mualat. Jangan dulu yang kenian dulu kenian tak mau. Macam tu lah. Bila kita dah ada syarat sah sembahyang tu, kita dah jaga betul, dan rukun sembahyang kita dah jaga betul, maka salat kita tadi adalah sah dari kacamata ilmu fiqh. Maknanya kita tidak perlu lagi qada salat tu, sebab salat tu sudah sah. Itu je tajuknya. Kemudian, adakah solat kita tu diterima oleh Allah atau tidak? Ada satu lagi, iaitu penyertaan hati kita dalam solat. Penyertaan hati kita dalam solat, kemudian menjaga benda-benda yang tidak baik itu dalam solat. Itu penyertaan hati, itulah ilmu dan tasawuf. Jadi tasawuf ni ialah pembinaan diri kita. Jadi kita tidak nak solat. Yang nak solat itu kan jasmani kita. Yang nak solat itu ialah rohani kita, atau diri kita yang rohani. Itu yang nak solat. Kalau kita dah mati besok, tak ada lagi solat. Masa kita hidup, rohani kita ada, rohani kita yang nak solat. Tapi digunakanlah anggota badan ini. Jadi kalau nak menjadikan kita betul-betul baik solat kita, sama je konsep dengan jasmani tadi. Kalau jasmani ni sebelum kita solat, kita kena bersihkan dia. Kalau ada besar, mandi. Kalau dah ada kecil, ambil uduk. Kalau ada najis, bersihkan. Yang cemar-cemar tu bersihkan. Itu jasmani. Jadi suatu bila kita solat, kena ada wuduk. Tak ada wuduk, salat tak ada. Itu pekah dia. Tapi ada pula taharah ni, itu taharah badan. Ada pula taharah hati lah nama dia. Jadi taharah ni dua, yang melibatkan badan, yang melibatkan hati. Kalau zahir saja bersih, dalaman kita atau diri kita yang rohani itu tak bersih, tak jadi. Dia mesti dua-dua tu bersih. Macam tu. Sama juga macam jasmani. Kalau jasmani kita tak bersih, salat kita habis. Dan kalau rohani kita tak bersih, begitu juga salat kita habis. Itu dia punya konsep dia yang kena faham. Jadi timbul soalan, habis apa maksud membersihkan diri tu? Tu tajuk dia, macam mana maksud membersihkan diri? Jawabnya, kalau jasmani kita ada boleh berlaku kotoran, maka rohani juga ada kotoran. Kotoran jasmani lain, kotoran rohani lain. Tapi ada bentuk kotoran dia. Membersihkan jasmani pula dengan air, tanah dan sebagainya. Membersihkan rohani pula dengan apa? Dengan zikrullah. Macam tu misalnya, alat bersih itu ada. Jadi apa mana rohani yang bersih? Dan kita dah belajar dah tasawuf. Dah sini agak 11 tahun dah belajar tasawuf dekat Parujaya. Bersih rohani itu maknanya manusia ni memang dijadikan Allah Ta'ala. Bila Tuhan jadikan kita ni, sifat yang tak baik itu memang tak ada. Sifat baik pun ada, sifat jahat pun ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang dah ada dalam diri kita ni. Bila jadi manusia, sifat jahat dah ada, sifat baik dah ada dalam diri kita ni. Dia tak kira Muslim, tak kira kafir, sifat tu ada. Tetapi
Sifat baik dan jahat itu apa yang kita kena buat? Quran kata yang jahat itu kita kena bersihkan, buang. Yang tak baik itu yang kita ambil. Macam mana cara dia? Quran juga kata mestilah tazkiyah. Dalam Quran sebut qad aflaha man zakkaha. Tu dia. Qad, sesungguhnya, aflaha, mendapat kemenanganlah, man, orang-orang, zakkaha, yang membersihkan diri dia. Membersihkan dia daripada apa? Daripada sifat-sifat fujur. Fujur tu dalam ayat atas kan fa'alnaha fujurha tu. Sifat fujur ni memang ada dalam diri kita. Dan kita kena tazkiyahkan dia. Kalau tak tazkiyah, benda kotor terus ada dalam diri kita sampai kita mati. Nampak kan? Jadi kalau kita tak bersihkan dia, kalau kita kotorkan dia, kitalah yang akan menanggung akibat dia. Tuhan juga kata dalam Quran, wa qad khaba man dassaha. Wa qad, dan sesungguhnya, khaba, mendapat kecelakaan, kebinasaan. Khaba tu kepada siapa? Man, kepada orang-orang yang dassaha, yang mengotorkannya. Mengotorkan tu maknanya kita ada sifat tu ada di dalam diri kita, atau kalau kita tak buang pun, membiarkan kotoran tu ada pun, sama maknanya dengan dassaha. Kita tanggung akibat dia. Fujur tu sifat-sifat jahat. Fujur tu dia punya sifat. Kalau orang yang ada sifat jahat tu dipanggil fajir dalam Quran. Fajir tu seorang, orang yang melakukan sifat dengan sifat yang tak baik. Kalau ramai fujar, dia punya jamak dia, jamak taksir kan. Kalau anda katalah innal abrara lafi na'im, lalu tu imam bila sembahyang dibaca ayat ni, innal abrar, bahawa orang-orang yang baik, yang sifat fujur dia tak ada, lafi na'im, di dalam syurga yang nama syurga dan na'im. Tuhan kata sebaliknya, wa innal fujjara, tu dia, wa inna, dan bahawa al-fujjar jamak taksir kepada fajir, orang-orang yang punya sifat-sifat jahat tadi, mana duduknya? Lafi jahim, duduk dalam neraka jahim. Jadi maknanya kalau kita tak buang sifat-sifat fujur dalam hati kita, kita fajir lah namanya. Bila fajir, duduk dalam neraka jahim lah. Itu kata Allah dalam Quran. Jadi apa tindakan kita? Tindakan kita tak ada lain, kita kena bersihkan diri kita yang rohani ini daripada sifat-sifat fujur, sifat-sifat jahat. Dan sifat ini kalau dalam tasawuf dipanggil sifat mazmumah, kan? Yang baik itu dipanggil sifat mahmudah. Kalau kita belajar pula ilmu tasawuf, dia ada dua perkataan yang hikmah atau tujuan besar kita belajar tasawuf, iaitu mengosongkan hati daripada segala kotoran, dipanggil takhliyah. Dalam dia punya ta'rif kan, mabadi asyarah dia. Apakah hasil pembelajaran ilmu tasawuf kita dapat? Bila kita belajar tasawuf, apa kita dapat? Dan Imam Ghazali kata dalam kitab Sirajul Talibin, ialah at-tawassulu bihi ila takhliyatil qalbi anil aghyar. Tu dia punya faedah dia. At-tawassulu bihi, boleh menyampaikan dengan sebab kita belajar ilmu tasawuf tadi, ila, ke arah takhliyatil qalbi, mengosongkan hati.
anil aghyar, daripada segala bentuk kotoran. Aghyar, kotoran. Itu faedah yang pertama. Bila kita dah bersih hati-hati, apa dapat apa tu? Kemudian diikuti dengannya wa tahliyatuhu bi musyahadatil malikil ghafar. Dan bila hati kita dah bersih, barulah wa tahliyatu, dan menghiasinya, menghiasi diri kita yang rohani ini bi musyahadati, dengan melihat musyahadah al-malikil ghafar, maharaja, iaitu Allah Ta'ala. Tuhan itu dipanggil al-malik, raja, sebenarnya raja Allah lah. Al-ghafar, yang maha pengampun. Jadi maknanya kita boleh ke melihat Allah? Boleh. Boleh. Harus hukumnya. Jadi orang-orang yang dapat melihat Allah masa dalam hidup ini dipanggil, dia dapat al-jannatul muajjalah, namanya syurga yang disegerakan. Semua itulah ada faedah kita belajar tasawuf. Itu kemuncak dia. Tapi nak dapat tahliyah tadi, kita kena takhliyah dulu. Takhliyah dulu baru ada tahliyah. Kalau kita tak pernah melakukan takhliyah, macam mana nak dapat tahliyah? Habis dengan apa kita nak takhliyah, nak mengosongkan, nak membersihkan hati daripada kotoran? Tuhan juga kata dalam Quran, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ala, ingatlah, bi zikrillah, dengan mengingati Allah, tatmainnul qulub, hati-hati itu menjadi tenang, baik dan sebagainya lah. Jadi musabbab dia ialah zikir. Tinggal lagi yang menjadikan hati kita baik ialah Allah, bukan zikir. Tapi zikir itu dipanggil musabbab. Allah sabab, zikir musabbab. Itu dalam tauhid. Sama lah kita macam orang mati. Kenapa dia mati? Pasal dia mati. Pasal dia mati langgar dek kereta. Jadi kereta boleh mematikan orang, betul ke? Salah. Kereta tidak boleh mematikan orang. Yang boleh menjadikan kita mati ni Allah. Tadi kita baca dalam wirid tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit. Yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, dan yang mematikan. Bukan kereta, bukan itu dan bukan ini. Yang yumit ialah Allah. Yumit itu maknanya yang mematikan. Kalau yamut maknanya dia mati. Kalau yamut, mata. Yamu tu dia mata, dia telah mati. Yamu tu dia sedang dalam menuju kematian, kan, mudhari'. Jadi kalau mata, dia telah mati. Kalau dia telah mematikan, amata. Betul kan? Amata yumitu. Yumi itu mematikan. Jadi bukan kereta, bukan jantung. Apa mati dia? Jantung, heart attack. Cerita dia. Jadi kita selalu fikir macam tu. Sebab tidak, yang yuhyi Allah, yang yumin Allah. Itu yang lain tu dipanggil musabbab. Itu yang kita kena isi dalam tauhid kita. Itu tauhid lah tu. Tu kaedah dia. Jadi zikir tadi, Tuhan suruh kita berzikir. Dan Tuhan kata zikir itu boleh menjadikan hati kita tenang, baik, kata Tuhan. Memang betul ayat itu zahirnya memanglah, tapi itu dia panggil musabbab. Yang betul-betul membersihkan kita ialah Allah. Itu ya. Di sinilah dia punya asasnya. Itu sebabnya tasawuf ini ujung dia yang kita akan belajar. Dan apa yang nak kita bersihkan tu ialah nafsu kita. Pasal tasawuf ini dia punya fokus
pembelajaran dia adalah nafsu. Seperti mana dalam dia bertarif, tasawuf wa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatuha az-zamimatu wal hamidah. Tasawuf adalah satu ilmu yang diketahui dengannya tentang hal-hal yang berkait dengan nafsu. Dalam diri kita ni ada nafsu. Nafsu ni ada sifat dia pula. Sifat itu ada dua, mazmumah dan mahmudah. Dia berkait. Jadi ini yang kita nak bersihkan nafsu kita ni. Memang dalam diri kita ni Tuhan jadikan satu daripada nafsu nama dia. Dan nafsu yang ada dalam diri kita Tuhan bukan geng kita, musuh kita yang nombor satu. Walaupun syaitan tu musuh kita, dunia ni musuh kita, makhluk pun musuh kita, tapi musuh nombor satu ialah nafsu kita sendiri. Nabi dah kata, a'da aduwika nafsukal lati baina janbaika. A'da aduwika, musuh kamu yang paling utama, yang paling berat, nafsuka adalah nafsu kamu sendiri. Allati, yang baina janbaika, duduknya antara dua limbung, dua rusuk. Dalam dada kita ni lah, dalam jantung ke dalam mana, wallahu alam, agaknya dalam jantung lah duduk dia tu. Memang ada tiap-tiap orang semua ada ni. Kata Allah dalam Quran begitulah. Jadi Nabi Rasul ada tak? Ada. Nabi dan Rasul ada sama macam kita, tapi dia tu istimewa. Tuhan yang menghapuskan sifat-sifat jahat dia. Tu dia. Tapi kita tak. Kita kena tazkiyah, kita kena buat kerja. Kalau tak buat kerja, tak jadilah dah kita bersih. Jadi kita naklah berzikir, itu tajuk dia. Jadi bila dah nak berzikir, alah kitab kita baca ni dah siap dah. Dalam bahagian kedua kita mesti ada dipanggil sohbah yang kita dah belajar dulu. Sohbah ni bahasa Arab lah, Melayu dia kita kata kawan. Kawan tu maksudnya ialah guru kita, guru mursyid. Dan kita pun dah baca dah tu. Siapa guru mursyid kita? Ialah guru yang bukan namanya mursyid. Dia dalam beramal dia dah sampai ke tahap panabilah. Apa itu panabilah? Ini semualah kena belajar. Jadi bila kita dah ada istilah-istilah ni dalam diri kita, tentu dah banyak dah belajar dengan istilah ni. Inilah, tapi bukan dengar saja. Kita kena tazkiyah. Tazkiyah tu mana kita kena buat kerja. Sama lah macam kita solat ni buat kerja lah ni. Kalau kita tak solat, kita tak buat kerja. Tapi untuk melengkapkan solat tadi, kerja kita ialah pastikan rohani kita ni, nafsu kita ni yang ada dalam kita ni bersih. Bila kita nafsu kita bersih, bukan ibadat kita pun jadi baik. Ibadat yang dilakukan oleh orang-orang yang rohaninya cukup baik, yang berilmu tadi, lebih baik daripada orang yang buat rohani dia tak baik. Itu saja. Jadi kita nak terbaik, kena bersihkan tu. Tak boleh nantilah dulu, tak boleh. Dia kena sekarang kita tahu, sekarang kita kena buat. Tambah pula kita ni dah hujung hidup kita. Bukan kita dah tua. Dunia dah akhir zaman. Agak saya dalam tempoh 10 tahun ni pun belum tahu lah. Mungkinlah akan habis. Seperti puasa yang sebut kita. Mungkin puasa yang terakhir ke, yang kedua, yang ketiga terakhir kita ni. Lepas itu timbul lah macam-macam. Dah letih dah sebut tanda-tanda kiamat tu. Jadi sekarang ni kita leka je. Leka. Itulah peringatan
Ini mukaddimah. Kita dah tinggal lama nak buka balik minda kita supaya kita nampak haluan ke mana kita nak pergi lepas ni. Tauhid, fiqh insya-Allah bolehlah dah tu. Tauhid saya rasa perlu juga belajar lagi pasal kita ni kadang-kadang tauhid ni kena amalkan sepanjang masa. Kalau fiqh ni sembahyang bukan sepanjang masa. Macam subuh pagi tadi kan, dah terbit matahari ni tak payahlah sembahyang subuh lagi dah. Tapi kalau nak sembahyang subuh boleh tak? Boleh jugalah, tapi qada lah kan. Itulah tu. Zuhur tak boleh sekarang, tak boleh sembahyang zuhur. Tunggu tengah hari sekarang. Macam itulah. Tapi tauhid tak, kita kena amalkan sepanjang masa. Kita melangkah pergi sana pergi sini, ingat semua ini adalah urusan Allah Ta'ala terhadap kita. Dia yang menentukan segala-galanya. Zahirnya memang kehendak kita, tentulah. Tapi sebenarnya kalau Allah Ta'ala nakkan kita jadi baik, alhamdulillah, itu saja. Tapi kalau Allah Ta'ala nak berkenakkan kita jadi tidak baik, Allahu Akbar, tak ada apa sebab menghalang. Itu dah sebut Tuhan sebut dalam Quran, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Senang, berserahlah kepada Allah Ta'ala, itu saja. Tapi kita pasanglah niat, minta Allah Ta'ala. Dan baiklah dalam bulan Ramadan ni niat betul-betul minta bersubuh. Lepas waktu kita bangkit pukul sahur pukul 4 pagi tadi, sebelum kita makan minum, bersihkan badan, ambillah peluang kita berlatih solat tahajud. Yang tak pernah biasa berlatih itu, ambillah peluang. InsyaAllah malam gaya pun bangun juga, jangan bukan makan sahur, tahajud. Mudah-mudahan tahajud itu dia akan terus sampailah kita berhenti jadi orang. Okey, itu sajalah untuk pagi ini. InsyaAllah kita mula datang dan kita akan baca kitab ini muka surat 14 bahagian yang ketiga tu. 14. Okey. Itu saja. Tiada soalan ya. Okey. Itu sajalah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.